musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Masih memberi kita dengan kewujudan, memberi kita dengan ilmu, pengetahuan, rasa dan kepercayaan. Menjadikan kita hamba yang dibuka hijab, ditarik hijab supaya kita memandang yang sebenarnya, memandang yang sepatutnya dan yang selayaknya, dan masih meletakkan kita pada tempat kehambaan, dan masih memberi kita dengan berbagai-bagai nikmat, rahmat yang kita dapat nikmati selama hidup kita di atas muka bumi ini. Abang semua. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, sihat. Ya, khabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tak baik. Okay. Ada apa-apa nak tanya, nak kongsi dulu, silakan. Wih, Shanas belakang senjata banyak, ya Allah. Alhamdulillah, Ustaz. AK-47 pun ada, M16 pun ada, semua ada. Ya. Allah. Ke pengekspor senjata apa. Oh, jangan Ustaz, bahaya tu. Ini hobi-hobi je Ustaz, syok-syok ni. Saya pun simpan kat gamak-gamak tu, saya suka. Itulah saya minat bawa kata ni. Persenjataan saya sangat suka. Sama lah saya. Suka Depa study. tak boleh bagi, depa tak boleh bagi kat saya senjata, saya tahu guna. Daripada heavy machine gun kepada light machine gun, semua saya tahu guna. Saya dulu rotu, reserve officer training unit. Saya pegawai pelapis dulu. Okey. Hari ni buku apa tau? Futuhul Ghaib, Ustaz. Futuhul Ghaib, baik. Belum tu. Ya. Sebelum tu saya nak tanya tuan-tuan semua. Kita ada dua. Satu, kemanusiaan. Satu lagi, ketuhanan. Dan saya nak tanya tuan-tuan, masa bila yang ketuhanan ini nyata dan masa bila yang kemanusiaan ini nyata? Kita jangan pukul semua Tuhan dan jangan pukul semua hamba. Ada kalanya ketuhanan tu sempurna dan ada kalanya kemanusiaan tu yang sempurna. Jadi masa bila yang betul semua Tuhan, yang masa bila pula semua hamba? Mereka telu tak berkata. Bukan telu tak berkata, Ustaz. Oi, tak tahu nak kata lagu mana. No? Ya, betul. Jangan. Sebab saya duduk bersembang dengan ahli-ahli makrifah ni. Semua kata, ni Tuhan lah ni. Bukan semua Tuhan. Ada kalanya Tuhan. Ada kalanya manusia. Dan tu saya tanya, masa bila yang kata semua Tuhan tu? Dan masa bila yang kata tu semua manusia?
Maknanya nak kena pergi jauh lagi tu. Bila kita dah melihat kesempurnaan sifat Allah sehingga berlaku keterujaan dalam hidup kita, keterujaan dalam pemikiran kita, hilang lenyap dah daripada nampak benda lain, hilang lenyap daripada nampak keadaan dan suasana lain, melainkan ketika itu menampak kesempurnaan diri Tuhan pada sifat-sifat dia, maka ketika tu hamba dah tak ada. Ketika tu Tuhan saja. Tetapi bila mai turun di bawah, ada saja keinginan, ada saja yang lain daripada Tuhan, maka ketika tu adalah manusia. Di mana Muhammad berdiri? Muhammad berdiri pada tidak ada yang lain melainkan Allah, tu diri Muhammad. Di mana manusia berdiri? Manusia berdiri ada yang lain lagi di samping Allah, tu manusia. Maka Muhammad berperang hak mana? Berperang untuk tidak mengadakan selain daripada Allah dalam apa jua yang dia dengar. Muka surat bukan. Surah Al-Mu'minun ayat 17 kot. Cuba tengok Ustaz, betul ke tak? Al-Mu'minun ayat 17. Ya. Tengok Tuhan kata apa tu. Ayat 17, Ustaz. Ustaz, Al-Mu'minun maksudnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan demi sesungguhnya kami telah menciptakan 7 jalan di atas kamu dan kami pula tidak lalai daripada makhluk-makhluk kami. Apa yang 7 jalan tu? Panca indera. Tuhan bagi semua panca indera, manusia boleh pergi kat Tuhan tu dengan panca indera tu semua. Dan Tuhan tak pernah lalai bahawasanya panca indera tu tak dapat sampai. Tuhan tak pernah lalai tu. Semua aku bagi kat hang lengkap mai kat aku. Kau nak berdiri atas kehambaan, kena duduk atas sempurna panca indera tu. Barulah kita tengok Tuhan saja. Yang kita lihat dengan mata, kita nampak Tuhan je. Yang kita dengar dengan telinga, kita tahu tentang Tuhan je. Maka ketika tu, barulah Tuhan saja yang ada, kita tidak. Tetapi seandainya kita guna panca indera tu melihat ada yang lain, maka ketika tu hilanglah Tuhan tinggal kita. Faham tak tu? Jangan maknanya Ustaz. Ya. Ustaz, bila kita ambil alih, maknanya waktu tu tak ada lah Tuhan, Ustaz. Guna untuk benda lain, bukan ambil alih. Guna untuk benda lain. Tengok ada benda lain, bukan tak nampak ni Tuhan di balik benda lain tu. Dia tengok cahaya, dia tengok warna, dia tengok bentuk, dia tengok rupa, dia tengok keadaan, dia tengok suasana, dia tak nampak Tuhan di situ. Maka ketika tu dia dah kufur. Kerana dia meletakkan sesuatu di samping Allah. Ada lagi benda lain. Bukan dia melihat kepada kesempurnaan zat, sifat, asma' dan af'al Tuhan. Maka ketika itulah dia telah menjadi kafir. Maka Muhammad menentang yang ni. Sebab tu Muhammad diutuskan untuk menentang orang-orang yang telah menduakan Tuhan dengan diri dia. Sampai tahun ni, dia tak peduli, dia berjuang, dia pertahankan hak Tuhan tu. Masih lagi ada orang guna mata tak nampak Tuhan. Dia pertahankan. Siapa hang guna mata tak tengok Tuhan hang? Maka dia kecam mana-mana manusia yang duduk macam tu. Sebab tu dia menentang, dia berperang. Dia berjihad untuk menegakkan kebenaran Tuhan pada setiap jiwa hamba. Dan pada ketika ni dia tak heran siapa pun. Hampa cakap, hampa hidup tanpa meletak Tuhan itu pada tempat dia yang sebenarnya, aku akan lawan hampa habis-habisan. Sampai hampa kembali mentauhidkan Allah. Ni kerja Nabi.
Sampai setiap pandangan mata kita mentauhidkan Allah. Setiap pendengaran telinga kita mentauhidkan Allah. Setiap sentuhan tangan kita mentauhidkan Allah. Setiap ciuman hidung kita mentauhidkan Allah. Setiap gerak bibir, gerak mulut kita mentauhidkan Allah. Barulah dia berpuas hati dengan agama yang kita anuti, iaitu Islam. Kalau tidak, Islam kita duk reka-reka, kita duk sangka-sangka jadi Islam kita. Tuhan masih lagi jadi sangkaan dalam diri kita, tak yang sebenarnya. Maka ketika tu, dia isytiharkan perang dengan siapa saja yang bersikap sedemikian. Sebab tu, dia sangat tegas terhadap orang-orang kafir dan dia sangat berlembah lembut terhadap orang beriman. Ada dua level. Satu level menentang, satu lagi level kasih sayang. Dia turun mai kepada kehambaan dia, maka kasih sayang yang berlaku. Dia duduk pada mentauhidkan Allah, maka peperangan yang berlaku. Sebab ramai manusia telah mendustakan Allah. Okey. Okey lah tu. No. Tuan-tuan terkulat. Tuan-tuan faham ke tak ni? Tengok pun rimah kan? No. Terkebil-kebil biji mata. Terkulat-kulat biji mata. Apalah ustaz ni cakap. Tuan-tuan tak faham, tuan-tuan tanya. Saya nak apa? Kalau tuan-tuan diam, bererti tuan-tuan faham. Sekali lagi kalau saya tanya, tuan-tuan tak boleh jawab, tuan-tuan siap. Saya baca ni mesti saya tanya tuan-tuan. Tak seorang saya akan tanya. Syarah nombor berapa ni? Syarah nombor 4 Ustaz. Muka surat 24. Ni semalam kena, tuan-tuan kena pula ni. Ni semalam puak-puak tu kena lah. Kata pengarang kitab Futuhul Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kata dia, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Apabila kamu mati terhadap makhluk, apa dia tu? Kita telah menafikan semua. Dia panggil kalimah syuhud. Mati terhadap makhluk ni kita menafikan semua. Sebab kita menyaksi satu je, iaitu yang bernama Allah. Tu pun hak tu faham ilmu. Rasa lagu lain. Rasa bukan macam tu. Tuan-tuan duk dengar ni semua ilmu. Kena ingat tau. Kata Imam Ghazali, aku menceritakan kepada mereka atas ilmu. Namun geliganya aku simpan. Yang tuan-tuan duk dengar ni bukan geliga, ni ilmu je. Geliga tak boleh habang. Apa? Terlalu awal nak abang. Lebih habang ilmu pun tuan-tuan dah tercungak-cungak. Pasal apa nak kena habang ilmu? Supaya dia terkesan dan melekat dalam minda, melekat dalam jiwa. Bila-bila saja dengar, dia pasti bangun. Sebab sekali dia lekat, dia tak hilang lah. Tapi ilmu sajalah. Kalau ilmu, orang Yahudi pun ada ilmu. Kena ingat tu. Orang Nasrani pun ada ilmu. Dan orang Majusi pun ada ilmu. Beza kita, kita kena ada hal. Ilmu saja tak boleh, kena ada hal. Hal tak ada, tak akan sampai pada Muhammad. Sebab semua Muhammad sebut adalah kerana hal. Dia menceritakan hal yang sebenar dengan Tuhan melalui ilmu. Tetapi hal tu yang kita kena ada. Tak ada hal, tinggal ilmu saja. Kita semua duduk dalam angan-angan kosong. Okey. Dia kata, apabila kamu mati terhadap makhluk, macam mana nak mati terhadap makhluk? Tuan-tuan dah sebut dah kalimah nafi dan isbat. Hari-hari tuan-tuan sebut berapa kali sehari? Yang wajib kena sebut berapa kali sehari nafi dan isbat ni? Mari saya tanya Muhammad Izzat. Nafi dan isbat ni sehari berapa kali kamu kata? 17 Ustaz. 17 itu rakaat solat. Nafi isbat bukan sampai 17. Berapa kali Nabi ulang balik naik Mi'raj, ambil solat, turun, naik lagi, minta korang turun. Berapa kali Nabi naik?
Semayang ada 50. Semayang ada 50 waktu. Nabi naik kurang 5. Naik lagi kurang 5. Sampai tinggal 5. Berapa kali Nabi naik? Sepuluh. 9. Bukan 10. Tembak ikut suka. Ya, terangkan. Kena tembak pun. Ya Allah. Pasal rifle tak zero betul-betul. Okey tak Shanas? Kena zero rifle tu elok. Baru tembak kena. No. Bukan 10. 9 saja. Ha. Subuh kata sekali. Dalam tahiyat semayang subuh. Apa Izzat berkata, asyhadu an la ilah. La itu adalah nafi. La itulah mati terhadap makhluk. La tu. Tidak, tidak. Ha. Apa yang tidak? Bahasa mudah faham? Bukan. Loh, baik. Tanya dia. Abdul Rahman. Abdul Rahman. Mana dia tuan? Nampak tingkap. Okey, oh, kakak ke? Kau nama suami? Puan. Puan ke puan apa nama? Tak dengar kau? Saya tanya puan apa nama kau? Senang saya nak panggil. Bukan apa senang nak panggil. Kalau tak tanya, kita duduk lengai. Kita tak sedia. Kita tak sedia nak belajar. Kalau tanya, baru dia tak lengai. Saya nak tanya puan. No. Apa maksud Tuhan? Apa yang dimaksudkan dengan Tuhan tu? Dan bagaimana keadaan dia? Buka mikrofon puan. Macam mana kita nak mengenal Tuhan tu? Macam mana kita nak tahu, ni Tuhan. Macam mana dia yang boleh kita boleh kata, ni lah Tuhan. Macam mana tu yang kata Tuhan tu? Okey, Rosetti Said. Mana pituan? On mikrofon. Dia patah lepas pada ni tak masuk menguji dah. Dia duduk tanya pula dah. Ya, Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Rosetti. Apa dia yang dimaksudkan dengan Tuhan? Masya Allah. Tuhan ni sifat dia, kita nak tahu tu kita percaya Ustaz. Okey. Saya tak tanya hak tu. Saya tanya dia tu macam mana? Okey, tak apa. Karisma. Reality. Azhar nama dia. Azhar. Ya, Kalau nama tu ni karisma, saya bagi karisma. Ya, silakan. Apa dia Tuhan tu? Tak tahu nak apa Ustaz. Tak tahu nak apa? Okey. Apa Muhammad Zulfikri. Tuhan tu apa? Fikri. Kena ada jadi hamba dulu pun jadi Tuhan. Oh, dia Tuhan. Tak apa. Ni nak lelok Fikri. Salah lagi lah. Anti baik sekarang. Al-Harun. Ilmu. Apa dia Tuhan tu? Macam mana Tuhan tu? Ilmu Ustaz. Ilmu. Cak. Betul tapi tak kena. Apa nama Raja? Raja, silakan. Abang Harry. Tahu. Okey. Hisham, silakan. Yang bukan. Ya, tepat sekali. Yang dikatakan Tuhan itu adalah yang bukan. Yang bukan yang ditakwil oleh akal, yang bukan yang ditakwil oleh hati dan apa saja. Yang bernama Tuhan itu adalah yang bukan. No? Pegang hati elok. Apa dia Tuhan? La, bukan. Bukan seperti akal kata, bukan seperti ilmu kata. Dia tetap bukan bila pun. Habis tu macam mana? Yang bukan lah. Tak usah tanya macam mana. Sebab yang bukan. Kalau bukan macam mana? Tak. Sebab dia bukan. Okey. No? Hak lain pegang elok lah. Tuhan hak tu lah. Sebab tu kita duk kata kalimah menidakkan tu.
Saya lagi akal nak kata, oh macam ni kot. Bukan. Oh macam ni kot. Bukan. Oh Tuhan macam ni ya. Bukan. Macam mana? Macam bukan. Selama akal kata ya, bukan Tuhan. Bila akal kata bukan, baru Tuhan. Bila dia kata bukan, dia nak. Itu kalau bukan macam mana? Macam bukan lah. Mereka kata boleh rosak ustaz ni. Lah, memang mengaji ilmu dia akan rosak akal. Dia akan mencarikan akal. Dia akan mencarikan adat kebiasaan. Perkataan la dalam kalimah syahadah tu, la tu ya ke bukan? Bukan. Ha? La tu dak ke ya? Dak. Ha, dak. Yang nu dak, yang ni dak, yang nu dak. Yang mana? Yang bernama. Namanya. Diri betul? Bukan. Diri betul bukan seperti nama. Ah, gelong nak ni. Bila dah kita mati terhadap makhluk, maka akan dikatakan kepada mereka, moga-moga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kamu. Apa dia? Kalau hang dah boleh tolak semua benda, kerana hang mengiyakan Allah itu Tuhan, maka akan dikatakan kepada kamu, kamulah yang menjadi rahmat tu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. No. Tidak akan menjadikan kamu ya Muhammad melainkan menjadi rahmat pada sekalian alam. Apa dia rahmat dia? Membawa manusia kembali ke tempat asal dia. Tempat asal kita di mana? Di sisi Allah. Tentulah tempat asal hamba di sisi Tuhan. Tiba-tiba kemanusiaan kita bawa di kita di sisi benda. Kita kagum benda, kita agungkan benda, kita hebatkan benda. Tempat kita bukan di situ. Tempat kita di sisi Allah. Tempat yang bernama hamba tu. Apa dia? Tidak ada yang lain. Tempat dia tuan-tuan. Kita tak duduk tuan-tuan, kita pergi duduk di sisi benda. Maka kita bernama zalimin. Orang-orang yang menggelapkan hati. Zalim itu perkataan zulmah. Gelap. Orang yang zalim ni, orang yang telah menggelapkan hati dia yang menjadi nur tu. Kerana dia pergi ambil tempat lain duk. Tempat betul dia duk, dia tak duk. Tu zalim. Kita bukan duduk di sisi kebenaran, kita duduk di sisi ketuhanan tu. Pasal tempat tu tempat pandang Tuhan. Tempat tu tempat Muhammad duk. Pasal itu apa kita ubah pergi duduk tempat lain? Noh. Sambung lagi. Beruk. No. Baru kita faham, kita duduk bengong lama ni, kita ingat kita betul dah. Dan Allah akan mematikan kamu dari nafsu-nafsu badania. Tak ada lah nafsu tiga besar tu. Apa dia nafsu besar badan hak tiga tu? Pertama, nama dia amaratu besok. Nafsu amarah yang sangat-sangat keji. Apa dia? Dia melihat hilangnya Allah daripada diri dia. Diri dia je ada. Dia nak tu, dia nak ni. Dia apa tu? Rengkuh yang tu, rengkuh yang ni. Gagau hak tu, gagau hak ni. Pegang hak tu, pegang hak ni. Semua tak pernah cukup. Dan dia sangat ketegak. Dia ni lah amanah hak Tuhan bagi kada. Dia tak mau. Dan bila Tuhan tanya dia, hang siapa? Nafsi. Aku, hang. Oh, nafsu ni punya perangai. Tuhan ambil dia, celup dalam neraka. Nak bagi dia reda. Tuhan angkat dia. Tuhan tanya, hang siapa? Nafsi. Hang, aku. Ni nafsu yang duk kontrol kita ni. Tuhan ambil dia, bos 100 tahun. Keluar dia kata lagi, hang, aku. Tuhan celup lagi 100 tahun, 200 tahun. Tuhan tanya, hang siapa? Nafsi. Hang, aku. Tuhan ambil sekali lagi celup 300 tahun dalam neraka. Keluar mai baru dia kata, hang Tuhan, aku hamba. Maka nak bagi nafsu ni clear tak ada jalan, melainkan kena puasa. Sebab tu kita kena puasa 30 hari setahun. Nak ganti 300 tahun direjam nafsu ni. Ada tak kat kita ni?
Muka kita ni semua muka nafsu tu ya. Kalau kita tak belajar ilmu ketuhanan, ilmu hamba ni tuan-tuan, jahanam kita dengan nafsu tu. Tu nafsu amarah tu besok. Macam mana nak bagi dia relai? Duduklah pada kehambaan dan selalulah rasa bersalah. Maka pastinya Tuhan mengampuni. Bila tang tu, lorong kita lorong mana? Mesti lorong Jalal dan Jamal. Nah, lorong ni, saya tak mau cerita, saya tak best. Saya duduk tang ni settle semua benar. Saya tak mau pergi duduk tang ni. Nak ajak tuan-tuan duduk tang lorong Kamal dan Qahar. Sempurna dan cukup tegas. No? Apalah, nanti saya ceritalah kat tuan-tuan. Tuan-tuan mesti syok lah. Kan? Bukan dia bagi syok sangat ni. Nak luku dulu. Luku. Lepas tu baru kesut. No. Dia tak boleh luku dengan tangan. Dia kena luku dengan periuk. Macam tompel buat dekat AK Jalani Kengkang. Dalam cerita nasib do re mi. Ahli mesyuarat tingkap, Ustaz. Tu dia kena buat macam tu. Pasal apa? Pasal kita suka lengai. No. Bab Tuhan Nabi serius oh, Nabi tak lengai oh. Nabi betul-betul seriusnya. Berperang oh. Aku berperang dengan hang bukan kerana hang Kristian. Aku berperang dengan hang bukan kerana hang Yahudi. Aku berperang dengan hang bukan kerana Nasrani. Aku berperang dengan hang kerana hang meremehkan Allah. Selepas aku perang dan masa aku perang, aku tetap berada pada jamal dan jalal Tuhan. Jangan bunuh perempuan. Jangan bunuh orang tua. Jangan bunuh orang yang buat ibadat. Jangan kacau tumbuh-tumbuhan. Jangan kacau binatang. Kacau hak melawannya. Nampak? Tuan-tuan nampak jamal, jalal tu macam mana berdiri? Sebab tu, saya bagilah hak kasar ni. Jangan bimbang. Tersoroknya yang halus dan sangat membahagiakan. Yang tu saya tak mau cerita pasal tak berapa syok. Cerita hadis lagi tak story. Kan kata, rahmatku telah mengatasi kemurkaanku. Tak ada story ya, dia main dengan kasih sayang. Ya. Tak ada cerita dah ni. Cerita ni lu katok bagi meleleh tu. Baru kita cerita. Bagi dia susah hati. Biar dia duduk dengan susah hati tu berpanjangan. Sebab orang selalu berduka cita. Nabi kata, aku beserta mereka yang remuk redam hatinya kerana aku. Duduk tu lah. Nabi selalu duduk dengan kita. Kan? Dan nafsu yang kedua nama dia lawamah. Tuhan sumpah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku telah bersumpah demi hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan nafsu yang mengkritik. Nafsu lawamah ni, dia buat jahat. Tapi dia mengkritik, tapi dia buat juga. Dia buat juga, macam amarah juga dia pun. Tetapi tidak ada sedikit kesedaran. Maka bila kita duduk pada nilai Muhammad, berdiri pada kehambaan kita sebenar dengan Tuhan, iaitu selalu dalam saat-saat, minit-minit, jam-jam hidup kita, kita menyaksikan kebenaran akan Tuhan Allah tu, kebenaran yang kita saksi di diri yang dia letak sebagai sempurna, iaitu Muhammad tu, kita duduk saksi yang tu. Maka berdirilah kita dengan katakan, terpadamlah amarah, lawamah, dan satu lagi, mulhammah. Nafsu mulhammah. Tiga nafsu ni sangat buruk, celah dan selalu mengajar manusia kepada kecelaan. Apa dah? Selalu mengajak manusia untuk menjauhi Tuhannya. Ni nafsu ni. Hari-hari dah kat kita. Kalau kita tak kenal, dia jual kita 2 sekupang tuan-tuan. Dari belah sampai mati dia jual. Tuan-tuan kenal lah nafsu tu. Supaya kita tak kena jual dengan dia. No? Dan Allah Ta'ala berikan persediaan pada kita dengan 3 nafsu yang sangat baik. Nama dia mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamaliyah. Ada 4 nafsu elok. Mutmainnah, radiyah, mardiyah, dan kamaliyah. Tuhan kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
Tuhan kata, wahai jiwa yang suci, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Datanglah kepadaku dengan keredaanmu bahawa aku Tuhan kamu. Datanglah kepada aku dengan kesenangan bahawa aku melihat kamu dengan penuh kesempurnaan. Dan datanglah dengan keredaan aku menjadikan kamu kekasihku. Fadkhuli fi ibadi. Moga kamu termasuk di kalangan hamba-hambaku yang beribadah. Iaitu kamu menyatakan tentang kehambaanmu. Jadilah kamu di antara orang-orang yang abid, ahli-ahli ibadah. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Tu nafsu ada kita semua. Nak guna mana guna, semua tu aktif, super aktif. Ada hak tu kita tak tahu, hidup pun tak, mati pun tak. Kerana hak tu lah, kita semua kita boleh pergi. Okey. Maka dikatakan kepada kamu, moga-moga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kamu. Bila mati nafsu badaniah ni, kita adalah orang yang menjadi dirahmati dan memberi rahmat. Sebab bila hilangnya nafsu-nafsu badan, tertegak berdirilah kehambaan itu dengan sempurna. Maka berlakulah kesempurnaan hamba itu pada kemanusiaan. Keluarlah sifat-sifat kemanusiaan baik itu. Redha, ikhlas, tawakal. Keluar sifat-sifat qanaah, keluar sifat sabar, keluar semua sifat tu. Kerana matinya nafsu-nafsu badannya. Sebab telah terkawal oleh kehambaan yang sangat hebat kerana memandang dia kepada Tuhannya sahaja. Kemudian dia kata lagi, maka Allah akan mematikan kamu terhadap kendak-kendak dan nafsu. Tak adalah kendak-kendak yang remeh dan lemah dan kendak-kendak yang nilai dia rendah. Sebab pasal peradaban dia, peradaban yang sangat tinggi. Maka Tuhan matikan kerana dia memberi rahmat dan dia dirahmati. Dia hilang lenyap daripada nafsu-nafsu badannya dan keperluan-keperluan kepada benda-benda yang tarafnya rendah. Kerana apa? Kerana jiwa dia sangat memandang Tuhan. Di mana? Di pelakuan-pelakuan ibadat yang berlaku. Tang mana? Duduk dalam Islam itu sendiri atas 5 pelakuan. Kalimah syahadah, salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan menunaikan haji ke tanah suci Makkahul Mukarramah. Kerana 5 perkara ni, dia telah mematikan benda-benda yang bukan menjadi tujuan dan matlamat hidup dia. Kemudian dia kata, dan apabila kamu telah mati terhadap kehendak dan nafsu, maka akan dikatakan kepada kamu, moga-moga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kamu dan Allah akan menghidupkan kamu pada suatu hidup yang baru. Dia panggillah tiflul ma'ani, bayi yang dilahirkan semula. Masa bila? Lepas sembahyang, lahir semula. Lepas buka puasa, lahir semula. Lepas ucap kalimah syahadah, lahir semula. Lepas kita bagi harta dunia ke orang, lahir semula. Lepas kita pergi tengok perjanjian kita dengan Tuhan di tanah suci Mekah, di padang Arafah, di Kaabah, maka kita dilahirkan semula. Habis puasa sebulan, kita dilahirkan semula. Setiap hari Tuhan bagi kita lahir dengan hidup yang baru. Pasal apa? Kita diberi rahmat dan barakah. Apa dia tu? Jiwa yang selalu memandang Tuhan dia setiap saat yang dia lalui. Dan dia tak akan ambil alih apa-apa pun sebab dia tahu dia adalah barang pertunjukan fashion. Dia bukan barang milik apa-apa pun. Tempat tunjuk je. Tempat tunjuk, tempat rasa je. Jadi dia tak ambil alih apa yang bukan hak dia. Okey. Sambung. Okay. Sambung sikit-sikit. Lepas itu kamu akan diberi hidup yang tidak ada mati lagi. Hidup yang tidak mati ni apa? Hidup hamba yang senantiasa mengetahui Allah itu Tuhannya dan dia adalah kekasih Tuhannya. Maka dia mengetahui 2 benda yang sangat besar.
Apa dia? Allah dan Muhammad. Dia sangat tahu dua ni. Maka inilah hidup yang tak ada mati. Tuhan kata, jangan kamu sangka mereka yang beriman itu mati. Sesungguhnya mereka tidak mati. Tak mati pun. Yang mati itu bagi kemanusiaan. Yang kehambaan tu dia tak mati dah. Pasal apa tak mati? Pasal dia duduk dengan Al-Hayat yang maha hidup. Dia bukan duduk dengan Al-Maut. Dia duduk dengan Al-Hayat yang maha hidup. Maka dia tak mati dah sampai bila-bila pun. Kekal lah dia buat selama-lamanya. Dua saja. Pengekalan ni dua saja. Yang kenai, kekal yang kenai dan kekal yang tak kenai. Tuan-tuan pilihlah nak kekal mana pun. Sebab Tuhan dah bagi semua. Tadi sahabat mai kata kat saya, sahabat mai ziarah dia kata, Allah Ta'ala lah bawa kita bertemu. Saya kata tak kot. Kalau Tuhan yang bawa kita bertemu, kita tak boleh pergi tang lain lah. Kalau gitu, Tuhan bawa kita minum ayak getong lah. Cuba habak mai kalau Tuhan bawa. Tuhan bawa kita pergi minum meripok lah. Tak. Janganlah kata Tuhan bawa kita bertemu. Tuhan kata hang yang nak bertemu, bukan aku bawa. Hang buat semua, hang yang jadikan semua. Pasal apa aku nak bawa hang bertemu pula? Sebab tu kalau Tuhan lah bawa, semua orang lah pergi masjid. Ini pasal hang nak pindah yang pilih, hang tak mau pergi, Tuhan tak bawa, hang tak mau pergi. Noh, apa? Penin nyak-nyak tu pun. Semua nak buka Tuhan. Tuhan lah bagi kita jumpa. Hang yang nak jumpa. Pasal apa? Aku nak bagi hang jumpa pula. Aku tak kena mengenang apa yang hang mau. Semua nak nunggu. hang. Hang mau apa ambil hang. Ambil apa pun. Aku mesti tolong hang. Tapi bukan aku yang buat, hang lah buat. Dah pula. Aku yang nak buat bagi hang bunuh orang. Aku lah buat bagi hang bunuh orang. Yang nak bunuh siapa? Aku kan? Hang. Pasal dia nak kata yang buruk dan baik itu daripada Allah. Hang explain bagi betul sikit. Yang kata daripada Allah buruk dan baik itu apa dia? No. Kamu akan dikatakan, kamu akan dikayakan dan tidak akan lagi papa ke dana. Orang kaya ni ke mana? Orang yang tak heran dengan benda sebab dia ada Tuhan yang menjadikan benda. Kaya dia ni sangat-sangat berlapang dada dalam hidup kerana dia sangat-sangat redha sebab dia tahu Tuhan itu tak pernah ambil faedah pun. Jadi dia cukup kaya. Dia dikayakan. Hati dia sangat besar kerana apa saja yang Tuhan letak. Tak ada mengomel-mengomel. Tak ada lah nak komplain-komplain. Tak ada nak merepek-merepek, mengadu, meratus. Tak ada kan dia. Sebab dia sangat kaya dengan Tuhan dia. Kemudian, kamu akan diberi kurniaan yang tidak akan rosak dan habis. Apa dia tu? Keseronokan dapat mengingati Allah. Inilah benda tak rosak lah. Keseronokan dan kepuasan dapat mengenang Tuhan. Lagi puas dapat menyebut dia. Lagi puas dapat menyaksi dan mengenali dia. Ini suatu benda yang sangat puas dan tak rosak dah sampai bila-bila. Dan kamu akan diberi kebahagiaan yang tidak ada lagi kesusahan. Bahagia. Pasal apa? Pasal ada dua. Satu, kemegahan dan keagungan diri dia terhadap menyatakan kebenaran Allah dan Rasul. Kedua, kasih sayang, kecintaan, rindu dan pandang Allah pada dia sangat tinggi. Maka dia bahagia dengan dua-dua ni. Kan? Dia silap, dia rasa bersalah sangat kerana dia lupa kat Tuhan dia. Tapi bila dia tengok kasih sayang rupa-rupanya, dia tetap dicintai. Dia tetap berlapang dada. Okay. Kemudian dia kata lagi, Syekh Mas'ud ni abang lagi. Dan kamu akan diberkati dan tidak lagi dimurkai. Dia diberkati. Tuhan kata, ihdinas siratal mustaqim. Kamu adalah titian yang sangat lurus. Kerana dalam hati kamu ada gambar wajahku.
ada gambar sifatku, maka kamu sangat lurus dan kamu sangat benar. Maka tidak ada kemurkaan terhadap diri kamu, kerana kamulah yang paling benar. Kamu akan diberi ilmu dan tidak lagi jahil. Tak jadilah orang yang gelak kerana tak tahu. Tu dia bagi lama dah kot. Kita aja tak tahu, kata kita tahu tu lama dah. Bila kita sedang ni baru kita tahu. Kita tak pernah bodoh pun. Kita saja duk buat bodoh. Wahai tak nak bodoh pun. Wayang lebih. Kamu akan diberi kesentosaan dan tidak lagi ketakutan. Sebab apa? Sebab yang maha kaya sentiasa dengan kita. Nak takut apa? Nak takut ni takut kita berdiri sendiri tanpa ada dia. Kita tahu dah. Dia kata fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Pita mana pun nampak diri aku. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Duduk tak mana pun aku duduk dengan hang. Apa nak risau? Kita duduk dengan raja kot. Apa kita nak risau? Kita duduk dengan raja. Raja yang menguasai seluruh negeri. Kita jadi kawan baik raja tu. Takkan minta tanah sebidang dia tak bagi. Anak dengan sebidang. Apa pun anak. Anak siapa abang? Kalau tak kahwin lagi abang, aku nak cari bagi hang. Pasal apa? Aku raja. Kan? Anak pangkat abang, anak pangkat abang, anak dia datuk. Apa aku bagi hang? Pasal apa? Pasal aku cukup kenal hang. Dan hang pun kenal aku. Aku bagi hang lesen yang e-full. Boleh bawa semua. Sampai terbang jet. Boleh bawa roket. Semua. Hang boleh bawa semua. Pasal apa? Pasal aku raja. Kalau kenal dengan raja pun dah hebat dah. Ni kenal dengan Malikin Nas. Raja bagi segala manusia. Nak risau apa? Kenal dengan toki besar lah. Kan? Kamu akan diberi kesentosaan dan tidak lagi ketakutan. Kamu akan maju dan tidak lagi mundur. Maka dia ni selalu dalam kumpulan ekstremis. Dan dia hyperaktif. Sebab Tuhan tak pernah meleset. Tuhan ni sentiasa dalam keadaan hebat. Maka dia tetap menjadi orang yang sentiasa maju dalam hidup dia. Tak ada gelisah, gundah gulana, tak ada dalam hidup dia. Pasal apa? Dia ada dengan yang mengawasi, melindungi, merahmati, memelihara. Maka dia duduk dalam keadaan sangat-sangat gembira. Dia duduk di atas muka bumi ni, dah jadi syurga untuk dia. Sebab tu dia minta doa umur panjang. Pasal apa? Nak duduk rasa syurga ni bagi lama sikit. Apa dia? Mengenal Tuhannya. Kamu akan maju dan tidak lagi mundur. Nasib kamu akan baik dan tidak lagi buruk. Kamu akan dipermuliakan dan tidak lagi dihina. Nasib kita jadi bagus dah. Pasal apa? Kita selalu dijaga Tuhan. Teringin je nak makan bubuk sora, 2 tupperware orang main bagi. Tak duduk kacau, tak duduk penat. Teringin je. Teringin di hati, tak abang siapa pun. Tak abang siapa pun. Tuhan buat main terus. Nah, makan. Tengok macam bulok, nak makan bubuk sora. Dan kamu dimajukan dan tak lagi mundur. Kamu dimuliakan dan tak lagi hina. Orang jumpa je, orang tengok kita, orang suka nak tengok 2 kali. Orang tengok sekali, orang rasa macam kenal je ni. Tengok sekali lagi, nak tengok sekali lagi. Dia akan jadi macam tu lah. Maka kita dimuliakan orang. Lah, main mana? Main. Makan lagi. Makan pun beri. Kan? Tu yang syok. Orang lain polis tahan. Tanya macam-macam. Kita polis kata, nak mana cik? Sila. Bawa kita elok. Siap pesan ni. Polis pun malas nak kata apa. Tapi boleh angkat tangan. Sila cik. Macam dia kenal. Sebenarnya dia kenal. Tapi dia tak tahu dia kenal apa. Ya. Kalau dia tahu dia kenal apa, dia tak kita pergi mana sodok dengan dia, jaga orang tu. Mampu kita. Baik. Berhentilah tuan tu. Mari kita sembang-sembang. Okey Ustaz. Soalan Ustaz. Ya, silakan. Okey, Ustaz cerita sikit yang dikatakan sempurna hamba adalah zikrullah Ustaz. Sempurna hamba bila mengetahui Tuhan mengingati dia. Hamba tu akan menjadi sempurna bila dia tahu kata Tuhan mengingati dia sehingga dia boleh ada. Sempurna dia. Oh, aku ni kerana dia ingat. Kalau dia tak ingat tentu aku tak ada. Orang tu sangat sempurna. Bila dia ada, kerana dia ingat kat aku lah. Pasal tu aku boleh ada gerak dan diam. Ni sangat sempurna ni.
No? Sempurna hamba kerana dia mengetahui Tuhan ingat kat dia. Dia ada bentuk, Tuhan buat bentuk tu. Dia ada nama, Tuhan bagi nama tu. Semua tu kerana dia tahu kata Tuhan sangat-sangat mengingati dia. Tuhan ingat kat dia bila? Tuan-tuan beritahu kat saya, Tuhan ingat kat kita bila? Tak ada bila tak. Tak ada rupa lagi, tak ada apa lagi, dia ingat dah. Dia ingat dengan nama mau cukup. Lepas tu hari ni kita ingat kat dia. Tak malu lah, tak malu lah. Patutnya, ya Allah, terima kasihlah sebab hang ingat kat aku. Okey, silakan. Apa nama? Khairi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya. Ya. Macam mana cara nak mematikan amarah ni? Nafsu yang buruk ni. Bestnya, paling best apa dia? Cuba ingat, lepas kuliah ni kita nak kena mati dah. Ada lagi amarah? Lepas kuliah ni lagi, 10 minit lepas kuliah kita nak menemui sakaratul maut. Ada amarah tak masa tu? Tak ada Ustaz. Masalahnya kita jarang ingat mati. Kalau kita ingat mati, amarah tak ambil alih. Kita jarang ingat mati. Dia kata esok lagi. Kita lupa kata esok apa, saat lagi pun belum tentu. Nabi kata, mereka yang cerdik adalah mereka yang selalu mengingati pemutus kelazatan dunia, iaitu maut, dan bersiap untuk menghadapi hari kemudian. Orang ni cerdik. Dia tak ada marah apa-apa. Tak lagi nak royuk dah. Tak percaya. Pi tanya orang nak kena gantung mandatori 302 subuh esok. Malam ni dia ada beban. Tak ada. Cakap apa pun dia tak mau lah. Bagi makan pun dia tak mau. Dia tak mau. Dia kata makan apa esok pagi? Berpisahlah kamu wahai nyawa, wahai badan. Masa tu yang dia tahu, Tuhan, hang terimalah aku, hang ampunlah dosa aku. Pasal hang saja yang tahu kata aku ni berdosa. Dan hang saja yang dapat mengampunkan dosa hamba-hamba hang Tuhan. Orang ni tak ada apa kat dia, zero. Orang ni balik kat fitrah dia. Tak ada nafsu langsung dia. Makan tak mau, apa tak mau. Yang dia kata, ya Allah, waktu aku nak mati lagi, jangan bagi aku tak nampak hang. Jangan bagi aku tak kenal hang. Hang jangan sesatkan aku ketika tu Tuhan. Ni hilang amarah. Sebab tu, cara tak mau bagi amarah tu bangun, banyak-banyaklah mengingati maut. Kalau begitu, setiap kali kita solat, ingatlah, inilah solat kita yang terakhir. Buatlah elok. Pasal apa? Lepas ni tak boleh solat dah. Terima kasih Ustaz. Baik. Akhirnya baik insyaAllah. Okey, silakan. Okey, Abang Harun, silakan. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ni apa, ada dua soalan. Satunya mengenai satu ayat yang kata aku tahu datang. Dan aku tahu apa? Aku tahu bila aku datang dan aku tahu bila aku akan balik. Ya. Ayat tu mai dari mana? Siapa kata? Banyaklah kadang-kadang apa orang-orang yang mengaji tasawuf ni kadang-kadang bercerita begitulah. Kita pun dengar. Dia cakap begitu kerana dah kenyataan Tuhan pun habaq. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang hidup, yang bernafas, yang menyawa kena menemui kematian. Maka dia ambil daripada situ. Aku tahu bila nak mai dan aku tahu aku nak kena mati. Bukan nak tahu bila mati. Orang yang nak tahu bila mati ni, orang yang duduk dalam ayat yang tak angkat keluar. Orang ni dia tahu bila nak mati. Dan orang yang duduk dalam tempat bangunan ruang yang dalam dah ada gas racun, dia juga tahu bila nak mati. Orang yang tali gantung duduk di tengkok dia juga tahu bila nak mati. Orang yang potong kereta tak lepas, lori ikan main, dia juga tahu bila dia nak mati. Kan? Cuma ketika tu dia tak sempat nak bersedia dengan kematian tu. Dia kata mati tak boleh tahu. Orang nak kena gantung dia tahu, kata saya lagi papan tu turunnya, confirm dia mati. Maka dia untung pasal apa? Dia boleh buat persiapan bertaubat.
Kita ni tak tahu pasal mati sebab kita duk lengai-lengai. Orang yang faham tentang kullun nafsin dha'iqatul maut, dia tak lengai. Sebab dia tahu mesti mai. Bila aku tak tahu. Tapi paling tidak aku tengok keadaan diri aku, jangka masa dia sangat hampir. Tu yang keluar perkataan tu. Aku tahu bila mai dan aku tahu bila nak balik. Saya dah tahu dah sampai masa. Kalau tak sebab sakit, kalau tak sebab tu, sebab ni. Sebab dia punya expired date, tubuh dia dah sampai. Jantung tak boleh jalan dah. Jantung tak larat nak berjalan dah. Bukan sebab sakit apa, tapi sebab jantung tu ada expired date dia. Dia duk rasa 3-4 minggu tarik nafas sangkut. Aku rasa minggu depan oyuk ni. Maka bila dia kata macam tu, dia nak suruh kita, kalau kita faham lah, dia suruh kita, jangan ralik. Pasal apa? Maut dengan hang, 2 anak jari lah jarak dia. Maut dengan kita ni, jarak dia banyak ni. Jauh ke? Tak kan? Dekat. Dekat. Okey, Barun. Yang kedua Ustaz. Ya, silakan. Okey, silakan. Tak ada sentuh mengenai yang baik dan yang buruk itu dari Allah. Ya. Okay. Di mana letak apa maksud ayat tersebut? Maksud ayat apa tu? Maksud ayat apa? Maksud ayat tersebut, baik dan buruk itu dari Allah. Maksud dia nak tunjuk peradaban manusia bercakap. Bahawa dia tak letak kat tempat lain baik buruk ni, letak kat Tuhan. Namun, bila adab dia sebagai hamba, yang buruk tu akulah buat. Walhal yang sebenarnya baik pun Tuhan tak buat, buruk pun Tuhan tak buat, yang buat kita. Tetapi adab kehambaan, adab kemanusiaan, adab keimanan kita letak. Apa yang sepatutnya duduk tempat dia, kita letak bagi elok. Maka tu keluar perkataan macam tu, baik dan buruk itu daripada Allah. Betul lah daripada Tuhan. Kalau bukan daripada Tuhan, daripada siapa? Tapi tempat terbit tu terbit dari mana? Terbit tahu lah. Mesti terbit daripada kemanusiaan manusia. Yang buat baik, yang buat jahat pun. Baik. Tapi sampai tang ni, tak usah lagi lah. Okey, jalan daripada orang. Tu abang kita pening tu ya. Azhar. Silakan, Karisma. Ya. Azhar, Karisma. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Azhar, silakan. Ustaz nak tanya sikit, rasa seronok dengan sedih ni kategori nafsu juga ke Ustaz? Ya. Dia badaniah juga. Oh. Dia badaniah. Sebab apa dia badaniah? Sebab dia ada limit. Suka apa ada limit, sedih pada limit. Kalau kehambaan dia bukan ada limit. Ya, tak nafsu lah. Okey, terima kasih Ustaz. Baik. Okey Ustaz, ada satu kata-kata orang alim. Dia abang, apa yang tersimpan di dalam batin akan tampak pada penampilan lahir. Saya cerita sikit Ustaz. Tengok akhlak kita di luar, tahu dah dalam kita macam mana. Mereka akan bercakap, luar lain, dalam lain, hang duduk pemuhung. Hak terbit luar semua main hari dalam. Hang nampak di luar aku je buruk, dalam aku baik. Betul ke hang ni? Syariat, hakikat, tarikat, marifat, benda satu je. Dia bukan asing. Allah, Muhammad, Adam, benda satu je, bukan benda asing. Roh dan jasad, benda satu saja, bukan benda asing. Macam mana roh terasing, jasad terasing? Apa yang ada dalam diri kita, itulah yang terbit main. Yang diri kita ada apa? Diri kita ni ada Tuhan semata-mata. Percakapan dia tak pindah lain lah, mesti dengan Tuhannya. Hang bercakap kata diri hang dengan Tuhan, keluar main hang cakap pasal pahala. Hang bukan pergi kat Tuhan pun. Jiwa hang tu bukan kenal Tuhan, bukan kenal pahala tu. Walaupun pada nampak macam benda baik. Tak. Dalam diri hang bukan hampir tentang Tuhan. Jiwa hang bukan terpengaruh kat Tuhan ni. Bukan tertarik kepada ketuhanan ni. Bukan nampak pada ketuhanan ni. Pasal apa? Terbit kau diri hang betul. Hang cakap tentang apa? Kita kata kita ni hamba Tuhan. Kita cakap
tentang apa hidup kita hari-hari? Kebendaan. Cuba kita redung tengok. Kita celak-celak mata apa yang kita cakap. Tentang Tuhan juga tentang apa? Kebendaan. Walhal suka tak suka, kita bukan boleh tinggal Tuhan pun. Yang tu lah. Kalau yang ada di dalam, tengok di luar. Sebab tu Nabi kata, awasi dengan apa yang kamu cakap. Berhati-hati dengan apa yang kamu perkatakan. Sebab kepribadian kamu terletak di bawah lidah kamu. Bunyi je orang tahu dia ni mirip ke mana, dia ni condong ke mana. Bunyi je orang tahu. Buka mulut tahu lah Kak Noh. Tahu dah hang ni condong ke mana, hang suka apa. Buka mulut ya. Sebab tu susah kita nak buat predict. Kita nak buat prediction kepada orang yang diam. Kita tak tahu dia ni macam mana. Tahu siapa dia senang. Dia tak tahu. Okey. Okey. Okey, next. Nak tahu dia minat apa, tengok pada perkataan dia Ustaz. Tengok apa dia bercakap, tengok apa dia buat. Tahu ada minat benda apa. Ya, silakan. Ya, Shahnaz, silakan. Ustaz, ni nak sembang je lah. Okey. Nak duduk atas tidak ni, tak ada ni Ustaz. Kita duduk atas tak ada ni, macam mana kita nak simpul dia Ustaz? Shahnaz suka buat apa? Shahnaz suka buat apa dan Mahir buat apa? Saya suka pasal persenjataan ni, saya suka tengok macam tu. Bila tengok tu, katalah Shahnaz boleh buat satu senjata. Okey. Shahnaz tengok senjata tu, Shahnaz kagum pada senjata ke kagum pada diri Shahnaz yang buat senjata? Pada diri saya. Kalau begitu senjata tu ada tak ada? Tak ada. Semua benda tak ada, yang ada diri Shahnaz ya. So yang tu la tu Ustaz lah. Yang kata la tu apa pun tak ada. Yang ada pandangan Tuhan dekat Shahnaz ya. Apa pun tak ada. Yang ada Shahnaz ya. Sebab itu yang dipandang Tuhan sehingga terbit benda-benda lain. Yang lain tak ada. Ada kerana Tuhan tengok aku. Kalau Tuhan tak tengok aku, siapa pun tak ada. Tinggal aku dengan dia. Tinggal dia. Oleh kerana dia tengok aku, baru yang lain ada. Maka itulah diri Shahnaz yang kata tak ada apa. Lain pada Shahnaz, apa pun tak ada. Yang ada Shahnaz sekarang ni. Pasal apa? Shahnaz cakap, balik kat Shahnaz. Shahnaz sedih, balik kat Shahnaz. Shahnaz marah, balik kat Shahnaz. Shahnaz suka, balik kat Shahnaz. Orang tak ada kena-kena pun. Orang buat apa pun, mereka tak sangkut, Shahnaz yang sangkut. Orang berkeli, Shahnaz yang geram. Orang suka buat merepek, Shahnaz yang naikin. Maka, diri lain ada ke tak? Diri lain tak pernah? Tak pernah ada. Yang ada Shahnaz seorang. Tak ni yang dia kata lah tu, tak ada apa. Okay. Alright. Okay, Faizah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya nak buat pertanyaan lah Ustaz. Macam kita ni kan kalau rajin mengaji, rajin pergi kuliah sana, kuliah sini, dengar ceramah agama apa semua. Tapi bila kita mati, kita bertemu Allah, apa yang kita bawa sebenarnya Ustaz? Yang Faiz nak bawa adalah kenai. Faiz tak kenai bila amal tungin dari keluar lutut-lutut sembahyang, tak akan memberi apa-apa bekas. Sebab Tuhan kata, kami dapati kamu datang kepada kami bersendirian. Apa pun tak bawa. Sebagaimana kami jadikan kamu pada mulanya. Macam mana aku buat hang seorang-seorang, hang balik mai kat aku pun tak seorang. Hang saja duk sangka hang bawa benda. Hang kena bawa kenai. Hang bawa benda tak ada kenai, aku limpah masuk neraka. Okey, kasih Ustaz. Baik. Okey, Izzat. Silakan. Izzat betul. Izzat lu. Ustaz. Ya. Macam mana dikatakan menafikan keakuan tu? Adakah dari segi ucapan ke, perbuatan kita ke? Semua. Menafikan keakuan. Yang merasa diri itu ada tanpa yang membuat.
Diri tu ada sendiri. Logik akal kata diri ada sendiri. Disebabkan ni. Tolak diri tu. Diri tu rasa ada sendiri. Macam mana nak tolak? Izzat, macam mana nak tolak diri tu? Betul Ustaz. Macam mana Ustaz? Tu saya pun pening nak abang. Tak pening lah macam saya abang. Izzat. Ya Ustaz. Di mana hebat semayang? Di mana hebatnya semayang tu? Di mana hebatnya solat ni? Pasal nak kena buang diri je nak abang. Tak tahu Ustaz. Hebat solat adalah air wuduk. Kalau Izzat tak ada air wuduk boleh solat tak? Tak boleh Ustaz. Maka hebat dia bukan duduk dekat solat tu, duduk dekat wuduk. Nabi kata, solat yang sempurna hasil dari wuduk yang sempurna. Dan ni, Izzat ambil wuduk sempurna tak? Kalau rasanya tak sempurna Ustaz. Dia jawab, kenapa saya kisah abang? Izzat rasa Izzat ambil wuduk sempurna tak? Tak sempurna Ustaz. Okey, di mana kesempurnaan wuduk? Yang lain jangan jawab, bagi Izzat jawab. Di mana kesempurnaan wuduk sampai Tuhan suruh ambil tiap kali nak solat kena ambil. Di mana sempurna dia tu? Di mana hebat dia sampai kena ambil? Jawapannya ialah pada taubat. Wuduk tu tujuan dia untuk memohon keampunan atas keakuan. Okey. Izzat, saya tanya lagi. Pasal nak tahu macam mana nak buang keakuan tu kan? Rukun wuduk ada berapa Izzat? Ada 6. 6. Yang pertama apa? Muka. Nombor 1 apa? Rukun. Kena ada nawai itu dulu. Nombor 1 niat. Okey. Tak boleh niat kerana lain, niat kerana Tuhan. Okey. Nombor 2. Nombor 2. Tak ingat? Tak saya kata dah basuh muka. Itu nombor 2. Basuh muka. Nombor 3. Tangan. Apa? Tangan. Nombor 4. Nombor 3 tangan. Nombor 4. Kepala. Kepala. Nombor 5. Kaki. Nombor 6. Terletip. Okey. Terletip. Very good. Lah ni saya nak tanya. Pasal tanya pasal buang keakuan kan. Macam mana kita nak kontrol keakuan ni? Okey. Pasal apa Tuhan suruh Izzat basuh muka setiap hari? Sebab muka itulah. Sebab muka itulah tempat sombongnya kita, buruknya kita, hinanya kita, kejinya pada itulah keakuan. Ni Izzat kerja apa lah ni? Custom Ustaz. Custom. Umur berapa? 34. Esok umur Izzat 54 mungkin akan jadi pegawai kanan custom. Masa tu kalau Izzat tak faham tentang basuh muka, sombong akan sampai kat Izzat kerana Izzat pegawai custom sah. Jaga tu. Sebab tu hari ni kena tahu dah. Dan Tuhan akan ubah Izzat menjadi lebih baik. Tang baik ni kalau kita tak tahu kata sombong, maka hak baik ni akan jadi sombong sangat. Sebab tu dari sekarang Izzat basuh muka, esok jadi pengarah custom Malaysia pun Izzat takkan sombong. Sebab Tuhan suruh aku bertobat setiap hari. Tak edit lagi, tak apalah, tunduk. Tuhan bagi pangkat besok, bungkus kita. Tu yang boleh takut lagi Ustaz. Bagi pakai pagi. Tu lah dia. Buang ego, buang hebat diri tu basuh muka setiap hari. Saya nak tanya Izzat. Kalau Izzat tak boleh ambil ayak sembahyang, sebab Izzat doktor tak bagi kena ayak.
saya kena ayak boleh kena coronavirus kan. Jadi Izzat boleh minta semayang. Tapi nak semayang juga, Izzat nak buat macam mana? Tayamum lah Ustaz. Tayamum buat macam mana? Tayamum. Guna apa? Guna apa? Guna debu tanah, okey. Dia tak guna benda lain. Dia suruh guna debu tanah. Asal apa dia suruh guna debu tanah? Patutnya kita guna tepung gandum, boleh debu juga. Apa bagi elok, tepuk lagi banyak-banyak, buh di muka lagi banyak sikit. Lepas tu bagi tebal elok, lagi jeram minyak, selup jadi kat cucuk. Dia tak bagi guna debu lain. Dia suruh kita guna debu tanah. Asal apa? Dan bolehkah tanah bagi cuci? Sebab kita sari tanah. Itu yang saya faham lah konsep dia Ustaz. Nak suruh kita buang sombong. Kita tak usah sombong lah. Lah menyembah tanah juga muka kita ni. Itu falsafah dia. Itulah kalau Izzat nak buang diri, nak buang aku, buang hak ada di muka, buang hak ada di tangan, buang yang ada di kepala, buang yang ada di kaki. Nescaya Izzat akan jadi hal keadaan Muhammadur Rasulullah. Sebab tu bila hal keadaan tu berlaku, Tuhan kata, Izzat, selawat dekat diri tu. Sebab diri tu betul-betul fitrah. Diri Izzat yang dah buang semua tu. Hilanglah ego-ego semua tu. Hilanglah hebat-hebat tu. Hilanglah diri keakuan tu. Dia tak kata akulah, dia mesti kata dia. Yang kata aku Tuhan orang lah. Tuhan saja yang kata aku. Kita semua kata dia. No. Tuhan kata, la ilaha illa ana. Tidak ada yang lain melainkan aku. Dia saja kata aku. Kita Allahu. Kita kata Allah dia. Bukan kita kata Allah kita. Pasal apa? Pasal semua tu kita buang. Tak ada kat kita, ada kat dia semua. Baik. Okey tak? Okey Ustaz, terima kasih. Okey Azhar. Baik. Silakan Azhar. Ustaz, satu lagi Ustaz. Ya, silakan. Nak mohon pencerahan sikit Ustaz. Ya, silakan. Pasal ada satu ayat surah As-Saff ayat ke-10. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mahukah aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya? Ya. Apa yang dimaksudkan perniagaan tu Ustaz? Macam dapat ganjaran ke atau macam mana Ustaz? Dah. Perniagaan yang dikatakan tu hablum minan nas. Jagalah hubungan baik sesama manusia. Hang buat baik dengan dia, pasti aku buat baik dengan hang. Perniagaan dia masukkan yang tu lah. Hang buat baik dengan dia, mesti aku buat baik dengan hang. Pasal sifat baik yang ada dekat dia aku punya, sifat baik yang ada dekat hang pun aku punya. Okey. Sebab tu dengan Tuhan ni simple je. Yang susah ni dengan manusia. Pasal apa? Tuhan tak ada feeling dan Tuhan tak ada dendam. Manusia ni dia ada feeling dan dia ada dendam. Kena jaga tu bagi elok. Kita jaga bagi elok dah. Apa yang paling elok yang Nabi suruh jaga? Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Nak jaga macam mana? Bagi ya. Maka Islam anjurkan zakat. Tak boleh buat yang wajib, buat yang sunat. Maka orang akan suka. Orang akan seronok. Lah nak bagi, Pak Ustaz saya pun tak ada. Takkan bagi untuk orang kaya ya? Takkan zakat untuk orang kaya ya? Zakat untuk manusia. Tak boleh bagi dengan duit ringgit. Bagi dengan doa. Tetap orang suka tak? Tak boleh bagi dengan doa. Bagi dengan senyuman manis. Tetap orang suka. Betul? Tak boleh bagi juga senyuman manis. Bagi kelaku yang bagi orang suka. Senang je benda ni. Kita buat bagi susah. Kita bagi penat. Senang je pun. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik. Tadi Azwan. Azwan silakan. Azwan. Hello. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz nak tanya sikit.
Okay, Allah tu maha pengampun kan, Al-Ghafur. Ya. Okay, macam mana kalau kat dunia ni kita tak sedar pasal Islam, lepas tu dah mati jumpa di depan dia, berada di depan dia, baru kita tersedar. Masa tu kita minta ampun ni, dia masih ampun lagi lah kita. Statement tu tak apa boleh pakai, Wan. Kalau kata tak sedar, tak apa boleh pakai. Saya apa? Tuhan dah bagi lengkap kat kita untuk sedar. Saya nak tanya Wan, ada anak? Ada Ustaz. Anak umur berapa? Anak umur 5 dengan 2 tahun. Okey. Lah ni Azwan marah anak. Pukul sikit dia kat paha dia, pukul kat punggung dia. Rasa bersalah tak? Rasa bersalah Ustaz. Malam tidur rasa bersalah tak? Rasa bersalah. Jadi rasa tu nak buat guna? Menyesal Ustaz. Bukankah kesedaran tu? Mana boleh kita tak sedar? Tak ada seorang hamba atas dunia ni Tuhan buat bagi tak sedar. Semua sedar. Cuma dia tak ambil berat. Ya. Kalau dia ambil berat, dia mesti sedar. Sebab Tuhan kata, aku tunggu hang. Hang buat salah tapi hang buat tak tahu. Aku tunggu hang nak ampun dosa. Tetap dia bagi tempoh. Kita je buat tak tahu. Tempoh dia bagi kot. Dia tak zalim. Baik. Okey Azwan. Terima kasih Ustaz. Baik. Okey, boleh. Okey, Ashraf Adli, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ashraf. Mengenai ayat Ar-Raqdu ayat 15. Tuhan kata kepada Allah, jualah sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, tunduk menurut sama ada dengan sukarela ataupun dengan terpaksa. So benda ni nak tala main kat kita ke macam mana? Mohon pencerahan. Baik. Ashraf, pakai jam tak? Pakai. Jam apa? Kulit ke besi? Getah. Okey, getah tu asal-asal susu getah ke? Terus jadi getah. Susu getah. Dia tunduk dah kat Ashraf sampai boleh jadi getah untuk jam. Duduk di tangan saya. Habis tu? Tak tunduk lagi. So benda ni main tala kat kita Ustaz no. Ashraf, Tuhan kata wa fi anfusikum, pada diri kamu. Dia tak abang pada diri kita. Dia tak abang pada diri besi. Dia abang pada diri Ashraf. Allah. Mak main kat siapa? Kat saya. Ayah main kat siapa? Kat saya juga Ustaz. Adik main kat siapa? Kat saya Ustaz. Ashraf nak pergi mana? Kat dia. Okay Ustaz no. Baik. Baik. Terima kasih. Baik. Okey Ustaz. Ustaz. Ya. Ni ada satu lagi kata-kata minta Ustaz cerahkan sikit Ustaz untuk semua. Siapa yang mencari khusyuk dalam solatnya, ia tidak akan mendapat khusyuk. Namun siapa yang mencari kekasih, maka kekasih akan membuat dirinya khusyuk. Lah ni saya tanya. Seawal-awal ibadat apa dia? Seawal-awal rukun ibadat apa dia? Jawab kan? Seawal-awal rukun ibadat, semua ibadat rukun yang paling awal apa dia? Kenal. Niat. Rukun awal niat. Tu cari kekasih. Niat. Lillahi ta'ala. Tu nak pergi kat kekasih lah tu. Dapat kekasih lah. Tuan-tuan minta nasi goreng dekat mak. Mak bagi nasi goreng. Tuan-tuan minta pulut dekat mak. Mak bagi pulut. Tuan-tuan nak pulut kan nak mak? Apa yang tuan-tuan nak? Nak nasi goreng ke? Nak mak yang goreng nasi ni? Nak mak. Kalau nak mak, tentulah mak yang main. Kalau mak main, tak dapat nasi goreng pun buat kacang main. Dia buat sandwich, dia buat salad. Paling tak ada dia bagi penampak masa dia kacau dia sangat. Sebab tu, kita semayang kerana kita nampak dia. Kita bukan semayang sebab-sebab lain. Kita semayang sebab kita nampak dia dan kita tahu dia Tuhan. Pada kita, pada hamba. Tetapi pada kemanusiaan, pada kehambaan,
Kita sembahyang sebab dia tengok kita. Kita sembahyang sebab dia kenal kita. Kita sembahyang sebab dia sangat-sangat ingat kat kita. Lain tu, bukan sama arah. Aku pergi sembahyang sebab aku tahu dia ingat kat aku, dia selalu sebut nama aku dan dia cukup kenal aku. Berlaku dah sembahyang tu, langsung kita tak tengok sembahyang. Dia panggil dulu baru kita nyaut Ustaz. Hang aku kenal hang kot, baru hang ada. Sembahyang mai kemudian. Hang ada dulu. Takkan sembahyang mai dulu baru hang mai. Hang mai dulu kot, baru sembahyang mai. Aku ingat hang dulu kot, baru hang boleh mai. Aku ingat hang macam mana nak buat muka, baru muka hang ada. Takkan muka hang mai baru aku ingat hang. Apa? Aku ingat hang dulu. Baik. Mak ingat anak nak sekolah. Baju sekolah dia beli lah. Bukan pasal anak minta pun. Mak ayah dah ingat dah. 1 bulan Januari dia nak sekolah. Tak beli baju dah. Kerana anak ingat kat ayah. Kerana ayah ingat kat anak. Ayah ingat kat anak. Habis tu selama kita buat ibadat ni kerana apa? Kerana dia ingat kat kita. Itu kemuncak pada kita. Pasal apa? Pasal aku malu sebab dia ingat kat aku nak pergi kat dia orang. Tak ada cara lain. Okey Ustaz. Ni soalan daripada Puan Zana. Baru dia muncul. Ingat saya tak jengoi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Zana. Ada soalan dia. Di mana kedudukan nafsu, iblis dan syaitan dalam diri kita? Silakan Ustaz. Dia duduk dekat nyawa. Dia duduk dekat darah. Dia duduk dekat udara. Dia duduk dekat daging. Dia duduk kat semua yang bernama tubuh. Tak semua tu duduk. Tak mau bagi dia ambil alih, pergilah kat Tuhan. Sebab Tuhan saja boleh menahan dia semua ni. Kalau tak pergi kat Tuhan, dia akan ambil alih dalam bentuk jubah, dalam bentuk telekung. Ambil alih semua. Kita sangka betul apa-apanya kita dah jadi iblis. Ya. Okey, siapa angkat tangan? Zahid, silakan Zahid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz tanya, macam saya kerja dengan jumpa ramai orang, lepas tu kadang-kadang layanan tu kadang dia orang baik, kadang macam buat kita macam pencacai, semua macam tu lah. So saya pandang, kalau salah tak betulkan lah, kalau saya pandang semua tu daripada Tuhan, betul ke Ustaz? Boleh lah, nak bagi hati lapang. Tidak kita berontak lagi. Nak bagi hati lapang supaya tak merontak. Tengok dia semua daripada Allah. Sebagai satu pilihan hidup. Selesai. Tak lah. Okey Ustaz. Terima kasih. Baik. Rizan tanya. Siapa tanya? Malaikat duduk kat mana? Malaikat duduk kat mana kita Ustaz? Malaikat duduk dekat sifat Muhammad yang sangat-sangat kenal Tuhan. Baik. Ya, silakan. Lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya Syarian. Saya nak tanya Ustaz, kan dalam diri kita ada sifat kemanusiaan dan sifat kehambaan. Ya. Ustaz tolong perbetulkan macam kalau untuk kita capai ke arah sifat kehambaan, adakah sifat kemanusiaan tu memainkan peranan? Macam contoh, kalau kita tak ada perasaan tamak untuk melakukan ibadat, so kita tak akan melakukan ibadat kan? Kita tak akan mengaji, kita tak akan menghadiri kelas agama. So, macam mana Ustaz? Satu tu kemanusiaan, bukan kehambaan. Ya, saya faham. Adakah sifat kemanusiaan tu dia penting juga dalam mendapatkan untuk mencari sifat kehambaan? Ya, penting. Kalau tak ada rasa sedih atas kesalahan, macam mana nak pergi minta ampun? Kalau tak ada rasa bersalah, buat salah, macam mana nak ada taubat? Tetapi, macam mana boleh timbul rasa bersalah? Dia dari manusia kan, dia dari hamba. Hamba. Macam mana yang kita bersalah tu? Macam mana yang kata daripada kehambaan yang kata bersalah tu macam mana?
sebab kita tahu kita dapat rasa benda tu melawan fitrah. Maksudnya Macam mana dia yang kata ada melawan feeling. fitrah? Macam contoh kalau dekat sekolah kan, kalau dekat sekolah katalah kita tak pakai uniform. So kita pergi dekat sekolah, kita tak pakai kasut sekolah. Kita tahu itu melanggar peraturan. Okey. Itu So kita kemanusiaan. rasa bersalah. Itu kemanusiaan. Saya bercakap tentang kehambaan. Macam mana yang kata hamba tu bersalah tu macam mana? Yang kemanusiaan tu orang Yahudi pun ada, Nasrani pun ada, Majusi pun ada. Kita dekat tentang yang Islam ni, yang mengaku Islam ni. Yang mana bersalah seorang Islam ni? Tak ingat pada dia. Dia ubah diri dia, tak duduk pada diri hamba. Dia duduk pada diri manusia. Dia seronok dengan benda-benda lain sehingga dia membuahkan Tuhan dengan apa yang dia seronok. Itu salah besarnya tu. Dia melihat syurga tu tempat paling seronok. Dia tinggal Tuhan dia. Dia melihat pahala dia banyak. Esok dia boleh masuk syurga. Lagi dia tinggal Tuhan dia yang tu. Oh, maksudnya dia punya target. Tak, maksudnya dia punya target dia punya aim dia, dia nampak yang hakiki tu syurga. Yang hakiki tu macam keseronokan yang dia akan dapat ganjaran kalau dia melakukan sesuatu tu. Adakah dia dicipta untuk tu? Tak. Tak. Kalau tak, pasal apa dia pergi tempur? Sebab sifat kemanusiaan dia. Faham pun. Okay. Ustaz, lagi satu yang tadi Ustaz cakap yang pasal nafi isbat tu kan? Ya. Okey, macam contoh kalau katalah saya kan sesuatu yang baik berlaku pada saya. Macam contoh katalah tiba-tiba ada orang bagi something kat saya rasa gembira. Saya reflektkan benda tu dengan sifat pengasih dan pemurah Allah. Adakah saya menyamakan sifat tu dengan sifat manusia, Ustaz? Menyamakan lagu mana? Kata dia ni? Macam bukan, maksudnya apa yang saya dapat tu, macam contohlah katalah ada orang belanja saya tak nampak saya nampak kebaikan yang saya dapat tu adalah daripada Allah. Tapi dari segi tu dia macam ada comparison tau Ustaz. Macam mana saya nak explain? Faham. Dan hak tu salah besar sebab mengadakan sesuatu selain daripada Allah Ta'ala. Dia adakan pula. Compare mesti ada dua. Dia adakan yang satu lagi tetap dia kufur. Syirik. Okay. No Sarian. Ya Ustaz. No Sarian. Ya. Saya nak tanya soalan. Ni siapa jangan jawab? Mau jawab. Baik. Kenapa Nur dicipta di dunia ni? Kenapa saya dicipta ke dunia ni? Ya. Sebagai khalifah. Lagi? Hamba Allah lah. Saya tanya, kenapa Nur dicipta? Bukan sebagai apa? Kenapa? Bukan. Kenapa? Sebagai apa Nur dicipta? Sebagai khalifah. Okey ya. Sebagai apa Nur dicipta? Sebagai hamba. Betul ya? Ini saya cerita. Kenapa Nur dicipta? Kerana Allah sayang. Mari saya abang. Dengar baik-baik. Nur dicipta kerana Tuhan mau. Nur merasai nikmat wujud. Apa dia yang bernama wujud? Tu tujuan sebenar dicipta. Selama ni Nur tak ada mata, maka dia beritahu nikmat mata, wujudnya mata. Bagi Nur rasa nikmat mata. Sebelum ni Nur tak ada telinga, dia bagi telinga ada supaya Nur menikmati nikmat wujud telinga tu. Selama ni Nur tak ada tangan, dia buat tangan Nur menikmati nikmat tu. Tujuan Nur mai ke dunia ni nak menikmati benda yang selama ni Nur tak ada. Dan baliklah kat dia. Di mana? Berpuas hati kerana mengetahui dia yang bagi. Tu je tujuan hidup. Bukan untuk yang lain. Sembahyang tu dia bagi.
Posa tu dia bagi, dia pilih. No boleh jadi orang beriman, no boleh jadi orang Islam. Dia pilih, siap dah. Tujuan yang sebenar, dia nak bagi no merasai nikmat sembahyang. Yang selama ni no bukan tahu sembahyang pun. Dia nak bagi no merasai nikmat Islam. Selama ni no tak tahu Islam apa. Tujuan menikmati kewujudan. Selama ni kita ni ghaib. Dia bagilah merasai wujud tu. Tu tujuan hidup. Selama ni kita tak tahu. Dia bagi tujuan, dia bagi hidup untuk kita rasa nikmat tahu. Selama ni kita lemah. Dia bagi hidup supaya kita tahu. Rasa nikmat kuat. Selama ni kita miskin. Dia bagilah merasai nikmat ada benda. Itulah tujuannya. Maka yang lain tu anugerah dia, dia pilih. Aku pilih siapa? Ikut suka aku lah aku pilih nak bagi. Tapi pastinya aku nak hang merasai nikmat wujud. Dan dengan apa yang ada dekat hang 7 jalan tadi, hang boleh mengetahui semua tanda-tanda kasih aku dekat hang. Maka nikmatilah. Kalau hang buat betul, syukur. Kalau hang buat salah, bertobat. Apa masalah pula? Pasal hang bukan ada. Nak bersyukur pun aku yang ajar. Nak bertobat pun aku yang ajar. Hang bukan ada apa. Sebab tu kami sempurnakan sifat kami kepada mereka. Dan kami melihat mereka seadanya. Di awal aku tengok hang sempurna dah. Takkanlah ni hang nak gelong. Gelong tu hang buat sendiri. Wahai hang dah sempurna dah. Sebab aku tengok hang dah cukup sempurna. Okey Nur? Okey Ustaz, terima kasih. Alright. Jadi Ustaz, macam Ustaz habaq lah. Asas iman tu adalah memandang bagaimana Tuhan pandang diri kita. Betul, ya, ya. Daripada kita ghaib, dia buat bagi zahir. Cuba tengok, siapa yang menyatakan untuk menzahirkan kita? Dia kot. Siapa yang nak beritahu kata kita ada penglihatan? Dia juga. Kita nak cerita apa tentang diri kita kat Tuhan? Yang nak Tuhan nak, hang tahu macam mana aku tengok hang kena tahu. Macam mana aku pandang hang pada mulanya. Hang bukan ada ayah kot. Aku buat ayah kat hang. Hang bukan ada mak, aku buat mak kat hang. Hang bukan ada adik, aku buat adik kat hang. Hang buat ke aku buat? Bukan kerana aku cinta kat hang ke? Bukan kerana aku kasih kat hang ke aku buat semua tu? Apa yang hang nampak? Hang tak ada jari, aku buat jari. Bukan kerana kasih aku kat hang ni. Ada jari boleh pegang, boleh rasa nikmat, ada jari ni. Kita ni tak tahu tujuan hidup. Kita ingat tujuan hidup ni tak apa-apa. Aku hidupkan hang untuk menikmati wujud. Wujud tu aku punya, aku bagi hang rasa. Sebab tu hang tak boleh memiliki, hang merasai saja. Bila sampai masa aku ambil baliklah wujud semua. Sebab tu hang nak main belagak kata hang tahu. Hang belagak kata hang reti. Hang belagak kata hang boleh buat. Hang lupa kata aku tengok hang ni. Hang boleh kejip mata kerana aku tengok hang. Hang boleh bergerak kerana aku tengok hang. Hang boleh diam kerana aku tengok hang. Hang boleh buat kerja dari dunia ni kerana aku tengok hang. Hang lupa ke yang ni? Kau memang hang tidak lupa. Kalau aku tak tengok hang, mana boleh kahwin? Hang ingat hang kahwin kerana hang ada perasaan semua? Tak, kerana aku tengok hang. Kalau aku tak tengok hang, mana boleh ada anak? Hang mana ada kehidupan? Hang ada kehidupan kerana aku pandang hang azali tu. Hang ni lah manusia lupa. Dia ingat dia memang dia bijak. Bijak apa pengang lagu kita ni? Terlupa aku dah tengok hang daripada hang tak ada tu hang lupa. Sebab tu aku hantar Nabi peringat kat hang. Aku hantar Rasul main cerita kat hang. Hang lupa kat aku ni kata aku tengok hang. Kalau aku tengok hang, nama hang pun tak ada. Tetapi bila hang hidup, hang lupa kat aku. Hang pergi cari Tuhan lain. Hang adakan benda lain. Hang yang buat yang tu bukan aku buat. Aku masih bersalah ke? Tuhan masih nak ditanya ke? Tuhan kata aku tak nak tanya apa aku buat. Tak nak tanya hang. Baik. Okey, ni Ustaz. Soalan macam nak kenal kat ni Ustaz. Muhammad Rizan. Ustaz, saya nak tahu macam mana dengan orang bukan Islam. Dia tak minta pun jadi bukan Islam. Ni. Silakan Ustaz. Islam mai dulu ke dia mai dulu? Islam mai dulu. Kalau Islam mai dulu, orang buka perut ambil Islam tu.
Hang yang buta perut, bukan aku yang tak bagi. Bagi tahu kepada saya manusia yang Tuhan buat tak ada Nabi. Bagi tahu. Tak ada. Semua ada Nabi, semua ada jalan tunjuk. Siapa hang tak ikut? Lepas tu hang kata Tuhan bagi kat aku jadi kapiak. Hang yang jadi kapiak, bukan aku yang buat. Yang tak ada. Saya kata tadi awal-awal saya habak dah tadi. Awal-awal tadi saya habak dah. Oh ni semua Tuhan buat. Tuhan suruhkan kita minum ayat ketum. Dia bagi, dia bawa kita minum ayat ketum lah. Kita nak minum. Ya. Kita nak minum. Kalau kita nak minum, kenapa Tuhan yang salah? Okey, Ustaz. Hari ni semua boleh kat Tuhan. Semua Tuhan tak boleh. Hang akal hang buat apa? Semua lungguk kat Tuhan. Hang ada akal kot. Fikirlah ni akal Tuhan bagi. Mana ada taik, mana ada bunga, kan tak tahu. Ya. Orang Yahudi Tuhan bagi Nabi. Orang Nasrani Tuhan bagi Nabi. Orang Majusi Tuhan bagi Nabi. Saya faham tu lah. Isu nak abang Tuhan. Anda aku kapiak. Aku cok kapiak. 15 ke atas. Aku cok orang tu kapiak 15 ke atas. 15 ke bawah. Semua fitrah. Pasal apa 15 ke atas ada benda tunjuk sebagai tanah yang tak ikut? Pasal apa benda lain yang ikut? Aku salah ke buat hang jadi kapiak? Ke hang memang nak jadi kapiak? Nak jadi kapiak. Okey, Ustaz. Satu hari nanti depan Tuhan. Oh berhujah. Hang dah buat aku jadi kapiak. Hang yang berkuasa. Hang yang menentukan aku jadi kapiak. Hang kata pula kita. Memang aku nak hang jadi kapiak dan memang aku nak buang dalam neraka. Hang tak payah tahu nak. Nak jawab macam mana dengan Tuhan? Memang purpose aku buat hang. Aku nak buang dalam neraka. Oh kita pun berkata. Hang zalim lah Tuhan. Memang aku zalim. Hang tak payah tahu nak. Hang tak suka keluar dari bumi aku. Cari Tuhan lain. Semua Tuhan lain. Macam mana kita nak buat? Sebab tu Tuhan tak zalim. Bagi akal semua orang. Hang nak pilih apa? Ikut suka hang. Islam pun boleh. Yahudi pun boleh. Nasrani pun boleh. Majusi pun boleh. Hang nak pilih apa? Ikut suka hang. Selama hang ada akal, hang pilih. Hang lah tanggung atas apa hang pilih. Bukan aku yang bagi. Kalau kita dah itu. Zalim Tuhan bagi tangan kena buat dia mau je. Kita mau kita tak boleh buat. Baik tak payah bagi tangan. Dan ni aku bagi tangan dengan abang, nak pegang apa? Nak pegang yang haram pun hang ikut sekarang. Nak pegang yang halal pun ikut sekarang. Tapi aku pesan. Kala, jangan buat macam tu. Saufa ta'lamun. Nanti hang akan tahu. Aku pesan dah kat hang. Hang nak buat juga, proceed. Aku akan tolong. Tapi aku tanya Izzuan jawab. Okay. Alright. Rizan. Alright. Okay. Baik. Dah 9 lebih Ustaz. Kita tangguh dulu majlis kita. Tang ni jangan risau. Tang ni pasal saya kata tadi. Duduk pada mempertahankan Tuhan. Tak bangun benar ni. Jangan risau. Tuhan dia ada sifat jamal yang agung. Dan ada sifat jamal yang indah. Dan ada sifat jalal yang agung. Apa dia tu? Tuhan Maha Pengampun. Sampai tentu Tuhan apa kita? Sesungguhnya rahmatku dan kasih sayangku telah mendahului kemurkaanku. Kerana kamu ya Muhammad telah kuampunkan semua dosa hamba-hambamu. Nak tanya apa ni? Bab ampun ni nak tanya apa? Saya tak mau cerita pasal hak tu lagi, tutup kes semua. Cerita hak atas tu. Hak atas tu baru ada kes. Baik. Okey. InsyaAllah. Lebih kurang minta maaf banyak-banyak. Oh saya minta maaf, minta maaf. Bukan boleh ni main soalan macam ni ya, palang angin pun ramai. Ya. Baik. Minta maaf banyak-banyak. Saya nak cerita supaya hak lain dia boleh fikir lah. Hak lain dia boleh fikir lah. Kena ingat, jangan tuju apa pun dekat Tuhan. Sebab Tuhan kata dah, aku tak akan ditanya apa yang aku buat. Abang dah. Dan dia kata dalam Quran, fa'alul lima yurid. Aku buat macam mana aku mau. Apa tak boleh bersoal ni? Ya. Bersoal juga, esok dia kata, memang aku buat hang, tujuan hang aku nak buang dalam neraka jahanam sebab aku suka tengok hang masuk neraka. Kita nak kata apa?
Baik kita kata, ya Allah, aku suka nganga, aku minta ampun. Selamat yang ni. Ya Allah, ampunkan dosa aku pasal apa? Aku memang nganga.com. Hang ampun, hang tak ampun, bungkus aku Tuhan. Lagi selamat yang ni. Hidup tahun ni ya selamat. Baik. Pada yang tak buat baik, abang kat Tuhan. Dulu aku tak tahu Tuhan, aku minta ampun. Confirm Tuhan ampun, confirm. Tak ada ragu-ragu, mesti Tuhan ampun. Pasal apa? Dia Al-Ghafur, Maha Pengampun, Al-Wadud, yang sangat menyintai orang yang suka bertobat. Dia kata dalam hadis kursi, malu aku sekiranya hamba aku bertobat, aku tak ampunkan dosa dia. Aku malu. Allah. Sebab tu, tak dan bertobat, Tuhan ampun dosa orang. Allah. No, hak ni saya tak mau cerita pasal hak ni dia break habis atas tu. Atas tu dia tempat hebat, saya nak duduk sama. Tang ni tuan-tuan nak duduk. Tang ni duduk. Selesa sangat duduk sama ni. Tapi tak syok. Perjuangan tak ada apa. Duduk dalam perjuangan tu, hak mana hak main ni tak ya. Kan? Hang tengok Tuhan ni sebenarnya apa macam belum mampu. Dia ni yang buat memang. Macam tu kita nak habang ke dia. Hang be serious sebab Tuhan dengan hang tak nak main-main. Macam tu lah. Ya, betul. Ya, benar. Umur panjang kita jumpa lagi. Umur pendek tak jumpa dah. Kalau saya ruyuk pergi dulu, minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Salah silap bahasa. Jangan tuntut-tuntut depan dia. Pasal apa? Nabi kata, ya Allah, telah aku selesaikan kerja aku semua. Aku habaq dah. Cuma aku tak boleh nak buka hati mereka. Aku dah habaq dah semua yang sang suruh habaq. Maka saya pun dah habaq semua tuan-tuan. Saya tak sembunyi. Cuma saya habaq ikut level lah. No? Sampai satu masa besok, saya habaq yang tuan-tuan dengar sekali lah. Lepas tu tak mau dengar. No, dengar sekali lah. Macam mana Abu Hurairah dengar, macam mana Abu Zar dengar, macam mana apa nama? Muaz bin Jabal dengar. Mereka tiga ni dengar sama Nabi kata. Nabi kata satu perkataan je. Tak apa, hak tu nanti saya habaq. No. Ngaji hak ni berkelia tu. Tuan-tuan duduk dalam perkataan tu, tuan-tuan boleh bersenang-senang. Tapi saya tak mau habaq pada umur yang muda. Selagi dia balok. Saya nak habaq dekat umur orang tua-tua supaya dia tak susah hati. Baik. Cakap je Ustaz. Cakap je. Habaq dekat orang muda. Dua-dua nak. Orang muda dah. Dia syok ni, dia syok. Dia tinggal habis apa yang patut dia buat ni. Ya. Tak boleh habaq. Baik. Habaq pada orang tua-tua dia tak ada susah hati. Sebab apa? Tuan kata, aku sangat kasih pada orang yang dah lanjut usia. Dia habaq, dia cinta, dia sayang. No. Alright. Ambil elok-elok sudah. Tak elok tinggal. Makan roti mengali. Jangan kacau mengali roti. Mengali kita tak mahu tahu. Kita nak roti saja. Kalau postman tak surat, nak surat. Bukan kacau postman. No. Maka bagi postman seronok. Suruh anak dara tunggu. Postman mesti seronok. Kalau duk suruh tok tunggu, postman tak marah. Apa dia Ustaz? Tak faham. Nak bagi seronok tuan-tuan, rajin mengaji. Selalu mai, bagi ramai. Seronoklah mengaji, seronok mengajak. Mai tinggal 10 orang, menguap 2, tinggal 8. Tak faham 2, tinggal 6. Sembang 2, tinggal 4. Bawah kentin 2, tinggal 2. Angguk-angguk, tinggal Ustaz seorang. Ni kalau ramai-ramai, seorang 2 nak tengok. Tak apa lah. Baik. Ustaz, kelas face to face tak ada Ustaz? Apa dia? Kelas yang berhadapan lah tak ada Ustaz. Duk online ni tak syok lah Ustaz. Ada tapi tak boleh lagi. Ni kena tanya pasal dia urusan. Tanya dia. Okey Ustaz. Okey Ustaz. Tanya dia tak ada kelas, dia kata ada safety lah, dia kata tak ada. Saya duduk rumah. Baik. Okey Ustaz. Harap sungguh kat Tuhan mesti dia buka. Baik, insyaAllah. Harap sungguh kat dia mesti dia buka. Sebab dia punya. InsyaAllah. Dan moga-moga dalam rahmat dan dalam keberkatan. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan sebagai suami, kena kenal kata dia suami. Sebagai isteri, kena tahu kata dia isteri. Sebagai ibu dan ayah, kena tahu kata dia ibu dan ayah. Sebagai anak, dia kena tahu dia anak. Sebab Tuhan akan tanya setiap seorang dengan apa dia dipertanggungjawabkan. No? Kalau buat masa ni dia dipertanggungjawabkan sebagai seorang anak, jadilah anak. Jangan nak melampaui batas seorang anak terhadap mak dan ayah. No? Sekejap lagi Tuhan tuntut makan tak habis. Kan? Dia nampak kiri kanan lagi melelong macam tu. No? Jadi sebelum dia tabuh, buat kerja hari betul.
Baik. No. Jadi saya kasar-kasar ni minta maafnya banyak semua yang senior, super duper senior, minta maafnya banyak dekat kasar. Yang junior-junior ni ambil lah, anggap kata bila abang bagi tu mesti bagi hak elok, bila ayah bagi mesti bagi hak elok. Ambil lah walaupun macam pahit sikit, ambil sebab tak ada satu ubat manis. No. Kecuali ubat betul. Hak tu pasal nak bagi high, kena manis sikit. Baik. Saya akhiri dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabi wa rasula. Allahumma alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bi ja'i khatamil mursalin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.